Hai, selamat berjumpa di channel saya Tripoli Vlogs setelah seharian melawat sekitar Luxor. Malam itu, saya keluar untuk membeli tiket kereta api yang terletak tidak jauh dari tempat penginapan saya. Untuk ke situ ambil masa 10 menit berjalan kaki. Tiba di stesen kereta api Luxor, terdapat imbasan security di pintu masuk utama bagi memastikan keselamatan dan keselamatan penumpang, kaki tangan dan orang awam, dan mencegah barangan tidak dibenarkan seperti senjata, bahan letupan, atau bahan berbahaya. Mesir pernah menghadapi kebimbangan keselamatan pada masa lalu, termasuk insiden yang berkaitan dengan keganasan. Oleh itu, keselamatan yang dipertingkatkan di hub pengangkutan, seperti stesen kereta api, sebagai langkah proaktif untuk melindungi pengembara dan mengekalkan keselamatan awam. Beginilah masalah saya hadapi ketika berada di Mesir, terutama bila melibatkan urusan pembayaran. Jika membeli tiket kereta api pengembara asing, hanya dibenarkan membayar menggunakan mata uang dolar, Amerika, euro, pound sterling, dan kad kredit sahaja. Jadi saya tidak mempunyai tunai dolar Amerika yang mencukupi. Nasib baiklah juga, kad kredit saya berfungsi di negara ini. Di Mesir, sekatan ke atas, kaedah pembayaran untuk pelancong asing yang memilih mata uang utama antarabangsa yang diterima secara meluas seperti dolar Amerika, euro, pound sterling, dan kad kredit, kerana Mesir sangat bergantung pada risap mata wang asing untuk membiayai import, mengurus hutang luar negeri, dan menstabilkan ekonominya. Penurunan nilai dan inflasi dalam beberapa tahun kebelakangan ini mengurangkan kebolehpercayaannya untuk urus niaga antarabangsa. Menerima mata wang asing utama atau kad kredit mengelakkan komplikasi yang disebabkan oleh turun naik kadar pertukaran. Selain itu, Mesir juga menghadapi isu pasaran gelap, yaitu akses permintaan mata wang pound Mesir berurusan secara bebas secara tidak rasmi dengan kadar tawaran yang lebih baik. Nasihat saya, jika melancong di Mesir pastikan kad kredit atau kad bank debit aktif di luar negara dan membawa tunai dolar, euro, atau pound sterling secukupnya. Bila tiba di Mesir, kita boleh menukarkan tunai mata wang asing utama dalam kuantiti yang kecil bila melibatkan pembayaran secara runcit. Oke, saya dah check out. Hotel. Sejuk cuaca hari ini. Di waktu pagi, saya meninggalkan tempat penginapan dan terus menuju ke stesen kereta api. Suasana di waktu itu kurang sibuk mungkin, sebab masih agak awal. Sambil berjalan menuju ke stesen kereta api, sambil melihat suasana petempatan Luxor. Struktur penempatan masyarakat Luxor di Mesir sangat dipengaruhi oleh kepentingan sejarah, latar geografi, dan tradisi budayanya. Di kawasan bandar petempatan, berpusat di sekitar bandar itu sendiri, yang berfungsi sebagai hub pentadbiran dan komersial. Ia termasuk kawasan kediaman moden, pasar, dan infrastruktur. Kalau di luar bandar, ia sekeliling bandar dan komuniti petani di tebing barat Sungai Nil. Susun atur sejarah Luxor sebagai bandar purba Thebes mempengaruhi corak penempatannya. Gabungan bandar moden dengan penempatan terbentang di sekelilingnya. Di samping itu, jalan dan lorong yang sempit adalah perkara biasa di kawasan lama, manakala pembangunan yang lebih baharu menampilkan jalan yang lebih luas dan susun atur moden. Dari segi ekonomi, banyak mempengaruhi corak petempatan, terutama kawasan yang lebih dekat dengan tarikan pelancong dan pinggir sungai lebih maju, manakala pinggiran dan zon luar bandar kekal kurang perbandaran. Struktur penempatan Luxor mencerminkan gabungan warisan purba
dan perkembangan modernnya. Banyak bergantung kepada aktiviti pelancongan, pertanian, dan peranannya sebagai pusat budaya. Tiba di stesen kereta api Luxor, saya terus ke terminal, laluan ke Kairo. Saya tiba awal 1 jam, karena hendak membuat persediaan dan mengambil peluang untuk melihat suasana di tempat ini. Stesen kereta api Luxor dibina terutamanya untuk memudahkan pengangkutan dan menghubungkan Luxor dengan bandar-bandar utama lain di Mesir, terutamanya Kairo dan Aswan. Sebahagian daripada usaha untuk memodernkan infrastruktur Mesir secara meluas pada abad ke-19 di bawah pimpinan pemerintah seperti Muhammad Ali Pasha dan Khedive Ismail seterusnya, pembinaan landasan kereta api menjadi keutamaan untuk menghubungkan wilayah Mesir dan mengukuhkan kawalan pentadbiran. Kita kopi-kopi dulu. Sambil menunggu kereta api tiba pada waktunya, saya bersarapan di kedai minuman. Kat sini kalau nak guna pengangkutan awam kat sini, dia mau kena tanya orang dulu. Nak pergi ke mana, apa nombor tiket, okey, nombor apa kenderaan, okey. Sebab sini dia tak letak, tak ada nombor kenderaan. Perlu tanya tu. Kalau tak pasti boleh tanya di kaunter ya. Kaunter lebih dipercayai, okey. Kalau nak datang sini kena berani lah. Berani, lepas tu mesti berani bertanya ya. Dan satu lagi, orang kat sini memang agak ramah lah dari segi komunikasi. Inilah laluan dari Aswan ke Kairo. Saya akan lalui selepas ini. Jarak antara Luxor dan Kairo dengan kereta api adalah kira-kira 670 km. Tempo perjalanan berbeza-beza, bergantung pada jenis perkhidmatan kereta api dipilih. Untuk perjalanan saya, masa diambil lebih kurang 9 jam 15 menit menggunakan kereta api biasa. Tambang ke Kairo adalah lebih kurang $44 Amerika. Sebenarnya, tambang ini adalah jarak perjalanan saya dari Aswan ke Kairo. Memandangkan tiket habis dijual dari Luxor ke Kairo, saya terpaksa membeli tiket dari Aswan ke Kairo, namun ia memberi pengalaman kepada menggunakan perkhidmatan kereta api Mesir dan suasana perjalanan sepanjang ke Kairo. Kereta api ke Kairo telah tiba, tunggu masa untuk penumpang masuk ke gerabak. Memang sesak, bila waktu pagi begini, ramai penumpang bergegas ke destinasi berikutnya, sehingga ke Kairo. Kereta api ini berhenti seketika dalam 15 menit sebelum meneruskan perjalanan berikutnya. Saya memilih jadwal perjalanan sebelah pagi karena saya hendak menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Sambil itu, dalam melihat tempat-tempat persinggahan kereta api, berhenti dari stesen ke stesen berikutnya. Saya juga dibantu oleh seorang lelaki yang sudi membantu menunjuk tempat duduk dan gerabak mengikut nomor tempat duduk. Sebentar lagi, kereta api akan bergerak. Sepanjang perjalanan, kebanyakan sistem pengangkutan landasan kereta api tertumpu di sepanjang Sungai Nil karena kepentingan sejarah, geografi, dan sosioekonomi sungai itu. Menurut sejarah, kereta api pertama di Afrika dan Timur Tengah ialah laluan antara Alexandria dan Kafr Yassa yang dibuka pada tahun 1854. Jambatan Imbaba dibina pada tahun 1891
untuk membolehkan kereta api menyeberangi Sungai Nil berhampiran Kairo, menghubungkan Mesir hilir dan hulu. Laluan kereta api di sepanjang tanah rata dan subur di lembah Nil adalah jauh lebih mudah daripada membina melalui padang pasir di sekitarnya. Semasa perjalanan, saya sempat meninjau kemudahan-kemudahan yang ada dalam kereta api. Mungkin juga kemudahan yang ada disediakan untuk jenis perkhidmatan kereta api biasa saja. Namun, keselamatan dan keselesaan juga penting bagi penumpang yang menikmatinya. Saya juga sempat berkenalan dengan seorang budak yang duduk di sebelah saya. Nama dia Muhammad Raja. Dia bersama ibunya sepanjang perjalanan ke Kairo dan seterusnya ke Alexandria. Biasanya kalau saya berkomunikasi dengannya, menggunakan telepon, menggunakan perisian penterjemah bahasa. Sepanjang perjalanan juga, banyak perkara yang dia kongsikan bersama saya, namun saya berasa gembira bila dia menemani saya sehingga di Kairo. Sebenarnya dia bersama ibunya ke Alexandria untuk melawat datuknya pada cuti sekolah, karena cuti panjang, mereka akan menghabiskan cuti di situ. Saya bertemu dia semasa kereta api tiba di Sahok. Mungkin karena ada tempat duduk yang kosong di sebelah saya, lalu dia duduk di sini. Mungkin saya tak faham apa dia cakap, tapi dia nak cakap apa yang dia nak sampaikan. Cuma saya kurang faham apa dia cakap. You want to eat? You know? Oh, okay. Dia dah kenyang rasanya. Dengan jangka masa perjalanan yang panjang, saya dapat duduk sambil berehat, melihat pemandangan di luar tingkap. Kalau kita hendak makan dan minum, penjual bergerak akan masuk ke setiap gerabak untuk jual minuman dan makan ringan kepada penumpang. Mereka akan beredar bila tiba di stesen berikutnya. Sepanjang perjalanan, saya berasa tidak bosan bila bersama dia, sambil berkongsi minat bersama. Saya juga berpeluang mempromosikan video melalui channel YouTube saya. Dari segi geografi lembah, ia dapat meminimumkan keperluan untuk penyelesaian kejuruteraan yang mahal seperti pembinaan terowong atau kerja tanah yang luas. Pada asalnya, sistem kereta api awal direka untuk menyokong perdagangan pertanian, terutamanya pengangkutan kapas dan tanaman lain yang ditanam di sepanjang Sungai Nil yang menghubungkan ladang ke pelabuhan dan pasar melalui sungai dan rel. Memastikan perdagangan yang cekap sejajar dengan perkembangan ekonomi koridor Nil. Ia juga adalah tulang belakang ekonomi Mesir di sepanjang laluan antara bandar utama seperti Kahira, Alexandria, dan Aswan untuk meningkatkan perdagangan, pelancongan, dan perjalanan ulang-alik harian. Pada dasarnya, penjajaran landasan kereta api Mesir di sepanjang Sungai Nil mencerminkan pergantungan sejarah pada sungai sebagai talian hayat yang praktikal dan ekonomi. Oke, sekarang kita dah berhenti dekat Kairo di stesen Ramses. Dekat sini ada dua bahagian, Kairo dengan Giza. Sini Kairo. Kalau Kairo dia akan berhenti dekat stesen Ramses. Hey boys, see you. Stesen Ramses atau Misar adalah stesen kereta api utama yang menghubungkan ke bandar utama lain di seluruh Mesir melalui rangkaian kereta api nasional Mesir yang menyediakan kebanyakan laluan antara bandar dan jarak jauh. Terdapat stesen lain di sekitar Kairo, yaitu stesen kereta api Giza. Kedua penting terletak di Giza. Oke, sekarang saya nak pergi tempat penginapan. Dia berhampiran dekat stesen kereta api. Nanti kita kena
keluar dari stesen kereta api dulu, baru kita dapat keluar pergi kompleks. Walaupun lebih kecil daripada stesen Ramses, stesen kereta api Giza ialah hub utama untuk penumpang yang bergerak ke arah selatan atau memintas bahagian tengah Kairo. Bangunan stesen Ramses adalah hub aktiviti yang sibuk dan pelbagai kemudahan serta perkhidmatan berfungsi sebagai sekeping penting infrastruktur Kairo. Pautan ke sistem Metro Kairo, yaitu laluan 1 dan laluan 2, menjadikannya mudah untuk menyambungkan ke bahagian lain di bandar ini. Sambungan metro di stesen Ramses di laluan 1, yaitu El Mar hingga Helwan, adalah salah satu laluan metro paling sibuk, berjalan dari utara ke selatan melalui Kairo. Sementara metro laluan 2, yaitu Shubra El Kheima hingga El Mounib, melalui pusat Kairo. Dengan akses laluan 1 dan 2 yang disediakan, penumpang boleh berpindah dengan mudah antara kereta api dan metro menggunakan laluan yang ditetapkan dan membolehkan penumpang menukar laluan dengan lancar. Stesen Ramses adalah mercu, tanda seni bina unik yang menggabungkan unsur-unsur tradisional dan modern, termasuk reka bentuk Islam Andalusian dan Fir'aun Mesir. Dewan dalaman dan fasad stesen menampilkan mozaik biru yang kaya dan corak kompleks dalam gaya neomor. Bumbung dewan utama disokong oleh struktur kekuda besi dan mempunyai pintu gerbang simbolik di puncaknya. Struktur bangunan adalah serupa dengan yang terdapat di ibu kota perindustrian Eropa. Stesen ini telah memberi inspirasi kepada penulis dan pengarah film, termasuk film 1958 Cairo Station, yang direkam di sini. Bila tiba di Kairo, memang agak sesak jalan-jalan di sekitar stesen Ramses, khususnya dataran Ramses, terkenal sesak dengan kereta, bus, dan bus mikro. Lintasan pejalan kaki juga boleh menjadi tidak selamat karena keadaan lalu lintas yang huru-hara. Selain itu, papan tanda yang tidak jelas atau dalam bahasa yang boleh difahami oleh pengembara. Orang yang sangat ramai menjadikan tempat tumpuan penyeluk saku melakukan kecurian kecil. Sesetengah juga pemandu, secara tidak langsung mengenakan bayaran berlebihan untuk perkhidmatan. Bagi pengembara bukan tempatan, perlu menyesuaikan diri dengan persekitaran norma budaya, dan masalah pencemaran bunyi bising, haba dan udara mungkin menjadi kurang selesa. Nasihat saya, pastikan Anda berwaspada dengan barangan Anda, merancang perjalanan lebih awal, dan memerlukan kesabaran dengan jangkaan suasana yang meriah dan huru-hara di suatu tempat. Excuse me, where is Venus Hostel? Where? Venus. In his hotel? I don't know. Maybe here. Can Yeah. you ask anybody? Where? Can you ask anybody here? They are living here. Okay, sekarang kita pergi hotel business. Venus ah. Dia pun jadi macam ni. Saya sendiri pun tak berani naik lift macam ni. Kalau tak ada protection macam ni. Okay. Walaupun saya menggunakan navigasi pada telepon, memang sukar nak tahu lokasi penginapan, saya juga perlu bertanya orang sekeliling mengenai destinasi hendak dituju. Terdapat nama lokasi menggunakan bahasa tempatan yang saya kurang faham, jadi saya bertanya daripada orang sekeliling mengenai lokasi tersebut. Walaupun lokasinya terletak dekat dengan pusat bandar dan stesen kereta api, namun kebisingan di luar sana tidaklah terlalu bising. Saya memilih tempat penginapan ini karena senang menggunakan pengangkutan awam dan tidak jauh dari pusat bandar.
keselesaan mungkin tiada, karena saya tinggal di sini untuk 3 hari sebelum meninggalkan negara Mesir. Untuk hari berikutnya, saya akan ke Giza, tempat yang sangat populer dikunjungi di serata dunia.